Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi live hari ini, dalam live hari ini ya, saya akan membincangkan situasi semasa berhubung dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau secara ringkasnya PPBM atau Bersatu, dan juga saya akan ulas ya kenyataan Tan Sri Anwar Musa yang memberitahu bahawa banyak pemimpin kanan ya bersatu yang minta masuk UMNO ya atau Barisan Nasional. Jadi ini yang saya akan ulas, dan pastikan anda share ramai-ramai, dan juga sertai saluran Telegram saya, link yang saya akan letakkan di atas selepas live ini di bahagian tajuk ya. Jadi saya terbaca satu kenyataan oleh Tan Sri Anwar Musa yang sebelum ni dikenali sebagai sekutu rapat ya, Bersatu, lebih memihak kepada Bersatu, lebih memihak kepada PPBM, sehingga ya beliau digugurkan ya daripada Majlis Kepimpinan Tertinggi UMNO dulu, kalau saudara-saudari masih ingat ya. Tapi nampaknya sekarang Anwar Musa kembali ya berpaut kepada pihak kepimpinan utama UMNO yang sebenarnya adalah diketuai oleh ahli kluster mahkamah ya. Jadi mengapa berlaku peralihan ini, dan benarkah apa yang Anwar Musa kata bahawa ramai pemimpin kanan bersatu nak masuk UMNO? Dan saya pun terbaca ya kenyataan Presiden UMNO, tak silap saya ya, Zaid Hamidi kot ya, di mana kita difahamkan bahawa tapi dari UMNO lah, bahawa UMNO ni sebenarnya sanggup menerima mereka yang meninggalkan parti tanpa apa-apa keistimewaan. Okay? Saya nak ulas ni. Jadi pertama sekali, sejarah tidak menipu, dan sebaik selepas pejuang diumumkan, lebih sehingga hari ini ya, lebih 80%, dijangka 85% lah, lebih 80% bahagian cawangan Bersatu ni, PPBM ni sebenarnya tak wujud, ataupun lebih 80% ya komposisi akar umbi pemimpin bahagian cawangan Bersatu atau PPBM di seluruh negara telah pun beralih kepada pejuang dah lama dah. Okey. Jadi yang ada di dalam Bersatu ni atau PPBM ni tak tinggal apa, cuma tinggal segolongan, segelintir pemimpin 4-5 orang yang merupakan asas kepada PPBM yang masih wujud ni, yang kita kenal sebagai PPBM. Maknanya PPBM ni bagaikan ikan yang tinggal rangka, itu pun sebahagian rangka dia dah tak wujud lagi, mungkin tinggal kepala dan sebagainya ya. Jadi Bersatu ini seolah-olah tak wujud, dia hanya tinggal pada nama. Akar umbi dia tak ada ya, jentera dia tak ada, apa pun tak ada. Jadi itu anda perlu faham, kerana apabila ada pemimpin daripada UMNO ke mana, tak kisahlah mana-mana parti, berkata bahawa ramai pemimpin Bersatu ataupun ramai pemimpin yang dah meninggalkan parti kami ingin kembali, contohnya meninggalkan UMNO ingin kembali ni, dia sebenarnya tak ramai, dan yang ada pun tak relevan, malah dibenci rakyat. Okey. Dan saki-baki yang tinggal dalam Bersatu di kepimpinan teratas, hampir kesemuanya, bukan kesemua tetapi hampir kesemuanya adalah katak dari UMNO. Mereka lompat katak dari UMNO. Okey. Contohnya Hamzah Zainuddin, malah Muhyiddin sendiri, tapi Muhyiddin dia dipecat lah. Okey. Tapi Hamzah Zainuddin dan sebagainya, mereka ni katak dari UMNO. Dan mereka melihat apa yang telah saya beritahu lama dulu. Saya kata PPBM ni adalah kapal yang karam, yang bakal karam. Bila nak sampai PRU15, saya dah beritahu benda ni. Bagi mereka yang dah lama dengan saya, mereka akan ingat saya beritahu. Bila menghampiri PRU15, ramai pemimpin Bersatu yang masih kekal dengan parti itu akan tertanya-tanya apakah masa depan mereka
dalam politik kebangsaan selepas PRU 15, sebab mereka tidak akan ada masa depan dalam PPBM. So ini saya dah beritahu dah hari ini, pemimpin-pemimpin Saki Baki yang ada, yang sedikit ni dalam Bersatu ni, yang majoritinya bekas ahli UMNO yang dulu lompat katak, kini sedang memikirkan perkara tersebut. Jika kami kekal dengan PPBM, dah confirm 100% PPBM ni akan karam. Jadi apakah nasib kami? Jadi lebih baik kami mencari alternatif lain. Dan seluruh perkumpulan ahli-ahli parlimen, tak kira daripada kerajaan ke pembangkang ke, tak kira daripada PH ke atau pejuang ke, warisan ke, PPBM ke, UMNO ke, PAS ke, semuanya tahu dalam PRU 15 rakyat akan tercari-cari alternatif. Jadi, dan semuanya tahu bahawa lebih 80%, saya anggarkan 85%, akar umbi, bahagian, cawangan, jentera PPBM ni duk ada dalam pejuang. Jadi mereka yang hendak keluar PPBM ni lebih menumpu nak masuk blok alternatif atau blok kuasa ketiga. Sama ada mereka nak sertai warisan di peringkat persekutuan atau mereka nak sertai pejuang di peringkat persekutuan. Jadi tidak benar bahawa ramai dari Bersatu ingin masuk UMNO. Itu adalah satu pembohongan. Sebabnya kita perlu faham, memang tak tinggal apa pun, dah lama dah, lebih 80% dalam Bersatu ni sudah beralih ke pejuang. Yang Saki Baki dia memang ada yang nak masuk UMNO, saya tak kata tak ada, tapi ini memang asalnya orang UMNO yang lompat katak masuk PPBM. Jadi UMNO jika menerima pemimpin-pemimpin ni, UMNO terima katak pengkhianat. Tapi ini memang dasar pengkhianat, sebab UMNO pun pengkhianat, dia mengkhianati mandat rakyat. Jadi ini kerja pengkhianat ni, dia akan melakukan apa sahaja demi kuasa dan kedudukan. Yang lompat katak keluar PPBM adalah demi kuasa dan kedudukan. Mereka tidak tahan apabila UMNO dulu duduk dalam pembangkang, jadi mereka masuk PPBM bila PPBM berkuasa. Kemudian bila lihat PPBM nak karam, mereka nak masuk balik UMNO. Ini memang dasar pengkhianat. Memandangkan kepimpinan UMNO lah ni adalah golongan pengkhianat, jadi pengkhianat ni akan terima pengkhianat. Pengkhianat dia akan terima pengkhianat, dan pengkhianat dia akan khianati pengkhianat. Bila dia rasa kedudukan dia tergugat, dia akan gaduh sesama sendiri, seperti berlaku di Melaka, sehingga kerajaan negeri Melaka tumbang. Jadi ini dasar pengkhianat. Tetapi anda perlu faham, yang nak masuk semula UMNO adalah memang asalnya katak pengkhianat. So ini anda perlu faham. Jadi majoriti dalam Bersatu ni dah lama dah keluar, dan Saki Baki dia ramai yang hendak masuk blok alternatif. Ini anda perlu faham. Jadi apa pun Bersatu atau PPBM, kalau dulu tinggal separuh rangka, kini nyawa-nyawa ikan. Jadi sekarang ni saya terbaca bahawa Muhyiddin berkata dia tidak, PPBM tidak ingin tarik sokongan terhadap Perikatan Nasional atau terhadap kerajaan kerana memikirkan rakyat. Pertama sekali, wabak yang melanda lah ni, angka dia meningkat ke apa, dia bukan serius. Sepatutnya perkataan endemik tu bukan dirujuk lagi kepada angka. Sebenarnya semua langkah-langkah yang harus diambil telah diambil oleh rakyat Malaysia, dan sekarang ni sebenarnya kita perlu faham bahawa kita angka ni memang sentiasa akan wujud. Jadi kita perlu hidup dengan wabak ni. Dia ni akan jadi penyakit biasa. Itu maksudnya endemik. Jadi jangan jaja nama rakyat Muhyiddin ni. Sebenarnya dia tidak ingin tarik sokongan terhadap Ismail Sabri kerana dia dah dapat tahu bahawa ramai pemimpin Saki Baki, pemimpin yang ada dalam PPBM ni, yang asalnya orang UMNO ni, sudah menjalin balik hubungan persahabatan dengan pemimpin yang mereka selah dulu, dengan kluster mahkamah dulu. Jadi jika Muhyiddin ugut nak tarik sokongan dari Ismail Sabri, dia takut pemimpin-pemimpin ni akan lompat katak masuk balik UMNO,
Jadi bila PPBM tarik pun kerajaan tidak akan tumbang. Sebab itu tiba-tiba PPBM tak nak tekan butang. Ya. So sekarang ni Muhyiddin dah sedar bahawa dia tidak ada masa depan, dan ramai pemimpin PPBM yang asalnya katak dari UMNO sudah sedar jika mereka terus berpaut kepada Muhyiddin, mereka akan karam. Dan begitu juga PAS sekarang terhimpit. Benda ni saya dah ceritakan lama dulu. Dia dah tahu dia dah kena getah. Sebab itu UMNO berani nak lawan PAS, sebab dia tahu PAS ni kalau berpaut pada PPBM dia tak akan dapat apa-apa manfaat. Jadi itulah situasi di dalam arena politik tanah air. Jadi sekarang ni kerajaan Ismail Sabri memang lambat laun akan tumbang, tetapi atau jika Ismail Sabri bekerjasama dengan kluster mahkamah, akan berlaku pilihan raya umum dalam masa terdekat. Tetapi jika Ismail Sabri tidak bekerjasama, kluster mahkamah memang dengan mudah boleh menumbangkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri, kerana apabila kluster mahkamah menarik sokongan, PH akan menerima tekanan yang cukup hebat untuk membatalkan MOU. Ya, so itu sedikit sebanyak penjelasan saya berhubung situasi sebenar melibatkan PPBM, UMNO dan parti blok alternatif atau blok ketiga. Jadi jika anda ada apa-apa soalan, anda boleh bertanya sekarang, dan pastikan anda merujuk ya kepada link-link yang saya letakkan di ruang tajuk ya selepas live ini, dan sentiasa layari thethirdforce.net. Ya, jika ada apa-apa soalan boleh bertanya bermula sekarang. Ya. Bagi semua yang kirim salam tu, salam kembali ya. Dennis Yu, Azmin macam mana pula? Azmin sudah lama dulu saya ceritakan, lama dulu. Azmin sebenarnya sudah masuk trap di mana sekarang ni dia kalau terus dengan bersatu dia akan karam. Dia tidak dipercayai lagi oleh belah-belah Tun. Dia tidak diterima oleh UMNO. Dia memang hanya satu option dia adalah dia terlibat dengan parti baru. Logik dia pada PRU, parti baru ni kalau setakat dapat 2-3 kerusi pun dia boleh berunding, dan lepas itu akan berlaku lompat katak ke apa. Diharapkan parti itu akan berkembang, ramai yang akan sertai parti. Itu sahaja harapan Azmin. Dan satu lagi, sementara menunggu soalan, saya nak beritahu bahawa itulah sekarang kita lihat kenyataan UMNO. Mereka sanggup menerima kembali mereka yang meninggalkan UMNO. Bermakna UMNO menerima katak ya. Kalau dulu kita lihat ada pemimpin tertentu dalam UMNO yang lantang bersuara hendak pastikan akta anti lompat parti diluluskan, sekarang ni tiba-tiba senyap dan mereka hendak terima katak ya. Jadi inilah penghancur politik negara ya. Dia cerita lain, tapi bila sampai masa dia nampak kalau dia terima katak ni dia boleh untung, tiba-tiba senyap pula babak akta anti lompat, dia sanggup terima katak. Muhammad Jangid MJ, apakah kedudukan warisan dalam blok ketiga? Saya tak tahu. Saya cuma nak beritahu, jangan tanya kedudukan warisan ke kedudukan ni ke. Anda faham apa itu blok ketiga? Blok itu yang lebih mustahak. Blok ketiga adalah perkumpulan parti-parti atau calon-calon bebas yang mengaku bersekutu di bawah satu bumbung, iaitu bumbung blok kuasa ketiga atau blok ketiga atau blok alternatif, di mana mereka tidak menjalin sebarang bentuk kerjasama dengan PH, BN atau PN. Maka jika ada parti sebegitu rupa, ianya adalah sebahagian dari blok ketiga. Tun Perak, UMNO made the same mistake, overconfident sangat, propa je lebih. Betul. Jadi tak tepatlah bila persepsi diberikan bahawa ramai dari PPBM nak masuk UMNO. In the first place, majoriti dah memang lama dah keluar, dah duduk dengan pejuang. Yang ada ni Saki-Baki yang asalnya UMNO. Itu pun yang ada ramai sebenarnya lebih melihat ke arah blok alternatif, pejuang kewarisan ya.
Dan yang memikirkan untuk masuk ke balik UMNO ni, mereka ni sebenarnya tidak dipercayai oleh blok alternatif kerana mereka mengkhianati UMNO dulu dan mengkhianati PPBM dulu, Tun Mahathir dulu, ya. Dan mereka ni asalnya orang UMNO. Adakah Bursa Malaysia Sabah, adakah warisan bertanding di Johor? Itu adalah soalan yang saya sendiri tertanya-tanya dan saya tertunggu-tunggu pengumuman muktamad daripada Presiden Warisan, ya. So ini adalah satu persoalan yang saya sendiri sedang tertanya-tanya, ya. Jadi ada apa-apa soalan lain? Kalau ada, boleh bertanya sekarang. Kalau tidak ada, kita akhiri sahajalah live ini, ya. Sementara menunggu soalan, lagi seperkara saya nak beritahu bahawa sudah ada laporan-laporan, bukan laporan lah, ini bukan laporan berita sahih, tapi di media sosial diwar-warkan kononnya ada pertimbangan agar darurat diisytiharkan. Sebenarnya ini berita palsu. Saya tak tahu dia orang dapat maklumat ni dari mana. Setakat ni saya tidak terbaca mana-mana laporan sahih yang mengatakan ada pertimbangan rasmi untuk darurat dilakukan. Tetapi permintaan daripada parti politik ada. Malah ada seorang pemimpin dari PH, ya, salah satu parti PH ni telah mencadangkan agar darurat diisytiharkan di Johor. Seperti mana yang diisytiharkan sebelum ni bagi pilihan raya tertentu, memandangkan angka meningkat. Jadi ini adalah tanda ketakutan PH. Sebab PH ni sendiri masa wabak masih ada, dia tanda tangan MOU, dia kata tidak patut ada pilihan raya sebab wabak. Dia kekalkan MOU tu, tetapi di Melaka apabila Empat Adun meruntuhkan kerajaan negeri, dia puji-puji Adun tu dan dia khusyuk berpolitik, berkempen di Melaka. Jadi dia sebenarnya tidak ada pertimbangan langsung tentang rakyat, tetapi kerana sekarang dia takut dengan kehadiran blok ketiga ni di Johor, tiba-tiba dia cadangkan wujudkan darurat, walhal dia tahu bencana yang melanda ini tidak begitu membahayakan. Muhammad Said, pada pandangan tuan, bagaimana kedudukan Skundar, pejuang setakat ni di Johor? Skundar? Okey. Tapi pada pandangan, bagaimanalah kedudukan pejuang? Okey, pejuang cuma membuat satu pengumuman. Jadi saya berpandu kepada pengumuman itu. Dan pengumuman itu adalah pejuang bertanding 42 kerusi. Itu yang kita tahu setakat ni. Jadi maknanya berkemungkinan besar pejuang akan bertanding di semua kerusi yang ditandingi oleh UMNO, ataupun majoriti kerusi yang ditandingi oleh UMNO. Itu yang kita tahu setakat ni, ya. Baik, tidak ada apa-apa soalan. Kalau tidak ada, kita akhiri live ini. Okey, jadi pastikan anda share ramai-ramai, dan siaran ini akan diulang di YouTube Regi J Siri Taudin pada pukul 9 malam ini. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.